Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kongsikan iaitu asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan kongsikan nama yang pertama iaitu nama Muhammad, iaitu nama yang terpuji. Sebelum saya mulakan, saya nak bawakan kita mengembara dalam sejarah para nabi dan juga rasul ini ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Allah jadikan muka bumi ini dulu sebelum wujud manusia ni, bumi ni sudah ada penghuni dah. Kan? Ada haiwan-haiwan, ada binatang-binatang, ada makhluk-makhluk yang lain, ada jin yang tinggal di sini ni. Sampailah satu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Maka ketika itu surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka semua bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau nak jadikan orang yang nak merosakkan muka bumi ini dan juga menumpahkan darah, dan kami ini membesarkan atau menyucikan engkau? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kan bertasbih pada engkau dan membesarkan engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ni mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Pendekkan cerita, Allah jadikan kita Adam. Kan? Allah jadikan kita ni maknanya bangsa manusia bermula daripada Adam, dari saripati daripada tanah. Daripada saripati daripada tanah. Kan kita ni berasal daripada tanah ni. Dijadikan, dan penciptaan Adam ni kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Sedangkan di muka bumi ni sudah ada penghuni dia, dah ada penghuni dia di muka bumi ini. Kan? Jadi kemudian pendekkan cerita, Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam ke muka bumi ini. Allah sebut ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Kalau mengikut tafsir At-Tabari, di tangan kanan Nabi Adam AS terdapat Hajar Aswad, batu daripada syurga yang kini terletak di Kaabah. Di tangan kiri Nabi Adam AS ada beberapa pohon benih daripada syurga. Maka turunlah Adam AS. Mengikut sebahagian ahli rawi, Adam diturunkan kurang lebih 7,000 tahun lepas. 7,000 tahun lepas daripada tahun kita ni ya. Sebab Nabi Adam AS ke Nabi Isa AS lebih kurang dalam 5,000 tahun. Nabi Isa AS sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW 2,000 tahun. Sampai kita sekarang, sampai kita ni Nabi Isa sampai kita dah 2,000 tahun. Jadi bukan 7,000 tahun ya. Sebagai ahli rawi kata 7,000 tahun, sebagai ahli rawi kata 10,000 tahun. Kalau 10,000 tahun, habis tu ditemui satu jasad di Perak Men. Kaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Kalau kata Adam 7,000 tahun, ni berbelas ribu tahun. Sama dengan ada satu jenazah ditemui di Namak Lake di Iran. Dekat Iran tu antara Tehran ke Isfahan ada satu tasik garam, nama dia Namak Lake. Penyelam selam jumpa satu jenazah. Kaji struktur kulit dia sama umur dengan Perak Men dekat Malaysia ni. Sama umur, berbelas ribu tahun. Kalau betul itu berbelas ribu tahun, dia tu macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Sebab tu ada satu orang ulama, dia mengarang kitab, tajuk kitab tu Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan Adam. Kan? Tuan-tuan sekalian, ada wujudnya makhluk-makhluk yang aneh dalam muka bumi kita ni ya. Ada yang disebut dalam Quran, ada yang disebut dalam hadis. Ada yang kita tak tahu, Allah saja yang mengetahui ilmu ghaib. Ada makhluk macam kita ni, macam manusia tapi bukan insan. Satu malaikat pernah menyatakan kan, nak jadikan yang menumpah darah ke? Tapi Allah kata, aku tahu ini manusia ni ahsanut taqwim.
Antara contoh makhluk-makhluk aneh yang disebut dalam Quran antaranya adalah Ya'jud dan Ma'jud dalam surah Al-Kahfi. Satu makhluk yang aneh macam manusia kurang lebih keadaan dia, tapi dia tu aneh. Pernah mengganggu manusia ini sampai dalam kisah dalam surah Al-Kahfi, kisah Iskandar Zulkarnain. Dialah yang mengurung Ya'jud dan Ma'jud ini, makhluk yang aneh ini, di satu tempat yang kita tak tahu sekarang di mana. Dan nanti di akhir zaman Ya'jud dan Ma'jud ini akan keluar, makhluk aneh ini akan keluar. Dia akan merosakkan. Sekarang ni kan terinspirasi dengan perkara-perkara ini, orang-orang di barat banyak membuat kisah-kisah wujudnya makhluk-makhluk aneh, raksasa lah, apalah dan sebagainya. Tapi dalam Quran Allah sebut satu makhluk aneh. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan manusia. Dan manusia ni Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dia dalam keadaan tidak ada panduan. Sebab kita ni ahsani taqwim. Kita ni adalah pemerintah di muka bumi ini, kita adalah khalifah di muka bumi ini. Maka setiap generasi Allah Subhanahu wa taala akan datangkan para nabi dan juga rasul. Sebab itu dalam kitab tauhid bilangan nabi adalah 124,000 orang. Bilangan nabi ni ya. Dan di kalangan nabi ini ada dilantik menjadi rasul. Apa beza nabi dan rasul? Nabi dapat wahyu tak wajib nak sampaikan. Rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Maka digilirkan, maknanya nabi, dan ada di antara nabi yang dilantik menjadi rasul pula. Dan bilangan rasul sebanyak 313 orang. 313 orang bilangan rasul. Di antara 313 orang itu 25 disebut dalam Al-Quran. Beza dia apa? Nabi dan Rasul bezanya adalah Nabi dapat wahyu wajib sampaikan, Rasul dapat wahyu tak wajib sampaikan. Dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian ya, para Nabi dan para Rasul paling banyak diutus adalah di tanah-tanah sekitar Timur Tengah sana tu. Kenapa tak ada Nabi diutus kawasan-kawasan kita ni? Wallahu alam. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi yang pastinya banyak di sekitar tanah-tanah sebelah sana tu, Nabi dan juga Rasul tu. Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala utuskan paling banyak Nabi dan Rasul dekat belah sana tu? Sebab daripada sudut manusia, yang paling keras, yang paling engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang daripada tanah-tanah yang gersang sana tu. Tanah paling panas sana tu dia jadi orangnya ganas. Kita temperature kita sini sedap kan, betul, orang kita pun lembut-lembut lembut orang kita. Sana tu gersang. Saya terlibat dalam dunia diving, tuan-tuan sekalian. Dunia diving dengan dunia manusia ni lebih kurang sama. Dunia ikan ya. Manusia ni tempat paling panas, situlah manusia paling ganas. Ikan sama juga. Ikan ni tempat yang paling sejuk pula, situ ikan ganas. Paling sejuk. Kalau kita jumpa ikan jos kat sini, saya menyelam dekat Sabah, ikan-ikan jos kita macam orang Melayu jugalah, kan? Baik main kat keliling kita, kan? Jangan main kalau ikan jos kat lautan Pasifik sana tu. Jangan cuba-cuba ingat nak main ni, ngap kita ni ah. Sebab paling ekstrim sejuk, ikan-ikan tu ganas. Ikan kat Malaysia mana ada orang kan makan jos ke apa semua. Sedangkan jos ada je, ikan hiu ada je kat Malaysia. Dan saiz body dia pun macam orang Melayu punya body lah, kecil-kecil. Jos semua kecil-kecil juga, taklah besar-besar. Jadi manusia ni yang paling banyak diutuskan Nabi adalah di kawasan Timur Tengah. Sebab situlah paling keras orang dia. Orang kita ni, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, tak perlukan Nabi daripada sudut dakwah. Pendakwah datang pun sudah boleh Islam. Pendakwah datang daripada Hadramaut, kita semua boleh Islam. Pendakwah je, untuk pendakwah je. Tak perlu Nabi. Daripada sudut dakwah itu, bukan tak perlu Nabi, dari sudut dakwah itu. Orang Arab datang Nabi tunjuk mujizat lagi, belah bulan lagi, tunjuk mujizat, air keluar daripada tangan ini, tunjuk mujizat Nabi Isa boleh hidup ke orang mati, pun tak nak beriman. Dah tunjuk mujizat pun tak nak beriman. Kenapa tak diutuskan di Eropah pula? Orang Eropah pula dia dapat mencari Tuhan, boleh ada keimanan dengan jalan berfikir je. Dia memang Allah utuskan, dia suka berfikir kan. Dia fikir, ujung sains tu akhirnya jumpa Allah, jumpa Al-Quran, jadi beriman. Tak perlukan Nabi pun.
Dapat Quran, wahyu, dikaji Quran tu boleh Islam dia. Dan di antara bangsa-bangsa yang paling keras adalah orang Yahudi, orang Bani Israel. Sebab itu Bani Israel paling banyak diutus Rasul dan juga Nabi, paling keras. Orang Yahudi ni dia paling keras, dia paling degil sekali. Sebab itu para Nabi dan Rasul memang diutuskan banyak pada orang-orang Yahudi. Sedangkan bangsa Arab hanya ada 4 orang Rasul saja daripada bangsa Arab. Jadi bibo kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan manusia. Allah jadikan manusia, dan manusia tidak dibiarkan tanpa panduan. Sebab kita ni makhluk yang hebat, kan? Orang yang hebat kalau tak ada panduan dia akan jadi jahat, tuan-tuan sekalian. Orang yang hebat ni kalau dia tak ada panduan dia akan jadi jahat. Ni Quran sebut tau. Quran kata manusia ni kalau dia ni tak beriman, ulaika kal an'ami balhum adall. Dia tu macam binatang, lebih sesat lagi. Binatang ni kalau jahat, dia jahat sendiri-sendiri dia je. Katakan hari ni ada kucing yang jahat lah, kucing yang nakal kan. Dia sendiri dia je. Dia curi ikan, sendiri dia je. Katakan hari ni ada apalah, ada harimau lah kan. Sendiri dia je. Dia ambil makan, dia makan setengah orang juga, tapi sendiri dia. Tapi manusia ni kalau dia jahat, dia boleh rancang tau jahat dia. Dia boleh ajak orang lain jahat macam dia. Ini manusia. Dia kalau jahat, ataupun dia nakal, ataupun tak beriman, dia boleh ajak orang lain. Kau tahu tak? Ajar tu. Dia boleh pengaruhi orang lain. Dia boleh mengumpat, dia boleh kata ke orang lain. Manusia ni. Allah sebut dalam Quran. Ulaika kal an'ami balhum adall. Dia tu macam haiwan atau binatang, balhum adall, lebih sesat lagi kalau dia tidak beriman. Jadi manusia ni Allah turunkan pertama manusia Nabi Adam AS, dan Nabi Adam itu sendiri sebagai Nabi dan Rasul. Mana dia dapat wahyu, direct daripada Allah Subhanahu wa taala, dia didik. Waktu tu manusia yang beberapa kerat ada je lah, anak-anak dia di kalangan keluarga dia. Maka makin membiak manusia. Kemudian manusia ni membiak, dan Allah utuskan para nabi dan juga rasul. Kita dengar Nabi Idris alaihissalam, selain daripada nabi dan rasul ni membawa panduan-panduan, ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat. Mukjizat tu sesuai dengan zaman dia. Mukjizat ni maknanya kelebihan yang sesuai dengan zaman dia. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pandai menjahit buat baju ni. Pada dengan proper, dengan betul-betul ni. Ambil cotton buat kain buat baju Nabi Idris alaihissalam. Zaman Nabi Adam tak ada yang betul-betul proper lah, ataupun betul-betul sempurna baju ni. Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus utuskan nabi-nabi dan juga rasul. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Kita dengar Nabi Nuh AS ketika itu manusia yang beberapa kerat. Manusia ini tak banyak ketika itu, sudah mula menyembah berhala, sudah mula menyembah patung-patung. Sebab apa? Ketika Nabi Idris tak ada, Nabi Idris ni orang yang sangat dihormati, dikagumi. Ketika itu kaum dia nak mengingati dia, kaum dia buat patung. Buat patung, teringat kat Idris, teringat kat Idris, buat patung. Habis satu generasi, orang tak tahu patung tu untuk apa. Padahal mula-mula dibuat untuk mengingati Idris tu je. Lama-lama orang menyembah patung tu pula. Itu bermulanya zaman Nabi Nuh AS, manusia pertama menyembah berhala. Wujudnya berhala tu. Sebab apa? Orang tak faham waktu tu. Sebab itu patung jangan mulakan. Takut orang tak faham. Kita ada simpan benda pelik-pelik, anak cucu kita ingat benda apa ni? Ini mesti benda special ke apa semua. Jangan. Padahal kita beli kat Vietnam kenangan, apa tas souvenir ke apa tu kan. So jadi maksudnya jangan mulakan. Nabi Nuh alaihissalam mula menyembah berhala, mula menyembah patung. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, suruh kaumnya. Kita baca balik, kita baca surah surah Nuh kan. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dia tu tak ikut aku punya dakwah illa firara, melainkan dia Ferrari, firara lari. Firara lari. Makin jauh dia, makin jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir besar. Kita semua tahu kan? Ada setengah ulama menyatakan bahawa banjir itu seluruh dunia. Ada sebahagian kata sebahagian dunia saja yang ketika itu manusia ada di situ.
Saya pernah tuan-tuan sekalian, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian pergi satu padang pasir dekat Maghribi. Padang pasir. Pergi pun pakai 4x4 ni lah. Pergi pakai 4x4. Padang pasir ni kalau kita masuk betul-betul Sahara tu, kita tak tahu tau. Sebab apa? Dia gini tiba-tiba dia drop off macam tu. Sup. Kita tengok macam jalan ni tu. Jadi kereta tu terbang setinggi bangunan 5 tingkat. Saya dah tak muntah dah kat situ. Tengah-tengah tu tiba-tiba kereta kami ni rosak, tengah-tengah tu rosak. Sudahlah, lain telefon pun tak ada, tapi kita 2-3 kereta kan, sekali pergi tengok ada ni fosil kerang, cengkerang laut punya fosil tu tengah-tengah padang pasir tu kan. Dan banyak lagi, bukan saja di Maghribi kat mana. Setengah ulama kata seluruh dunia, sebahagian yang ada manusia ketika itu saja. Buat kapal, banjir besar berlaku kan. Kemudian beberapa keluarga saja yang Allah SWT selamatkan. Kemudian berlabuh dia kapal tu di satu tempat bernama Karak kan. Dalam dunia ni ada khilaf. Ada kata Karak tu di Turki kan. Di Turki itu ada satu tempat nama Karak, dan mereka kaji-kaji ada macam bekas bentuk kapal. Ada yang kata di Jordan, sebab Jordan ada satu tempat nama Karak pun ada juga macam jadi macam batu lah, macam kapal macam tu juga. Tapi yang pasti bukan Karak kita lah yang pastinya. Jangan mentang-mentang kita baca ahli sirah kata ni Karak ni, kat Pahang ni Karak kat Pahang ni. Yang pasti bukan tempat kita kan. Okey, so jadi maknanya diturunkan lepas Nabi Nuh AS ada Nabi Hud AS. Nabi Hud AS Nabi Hud AS di Hadramaut sana. Nabi diutuskan para nabi dan juga para rasul. Antara yang paling banyak adalah daripada Bani Israel. Sebab Bani Israel ni orang yang paling keras. Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, kan? Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, itu semua daripada Bani Israel. Yaqub, Yusuf, Harun, Musa, semua daripada Bani Israel. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebelum akhir sekali Nabi, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir satu orang Nabi namanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni lahir pada tahun 1 Masihi. Kita ni 2016 kan? Mana 2016 tahun silam Nabi Isa tu lahir. Kan? Sebagian ulama kata dekat Baitul Laham. Kan? Dalam Quran makanan syarqiyah, bahagian timur, sebelah timur, makanan syarqiyah. Saya kalau bawa orang pergi Palestin, pergi ke Baitul Laham, kita akan menziarahi tempat Nabi Isa dilahirkan mengikut sebahagian daripada ahli rawi. Dekat satu tempat, tapi sekarang tu tempat tu dijaga oleh orang Masihi, orang Kristian maknanya masuk depan tu ada Masjid Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pernah sembahyang di situ. Kemudian Church of Nativity, masuk dalam tu ada satu gua tu bukit dalam lembah macam tu. Kita boleh rasakan macam mana Nabi Siti Maryam melahirkan Nabi Isa dekat macam lembah macam tu yang ada mata air. Ada lagi bekas mata air dan juga ada kurma situ. Lahir Nabi Isa AS. Jadi oleh kerana Yahudi ni banyak Nabi diutus dan dia tu memang keras orangnya, maka dia tidak menghargai Nabi. Datang Nabi, kita tak puas hati Nabi, kita bunuhlah. Itu kerjaan dia. Dia bunuh Nabi je. Allah sebut dalam Quran begini, wa yaqtulunal anbiya bighairil haqq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa hak. Suka-suka dia je suka bunuh para nabi. Sampai zaman Nabi Isa AS, ada 3 orang Nabi yang diutus serentak. Nabi Isa AS pun 3 ni nak dibunuh. Kan? 3 orang serentak Nabi ni, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa AS. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, dicincang-cincang badannya, kepalanya diselamatkan oleh orang beriman, ditanam di Damsyik, badannya bersepah-sepah sekitar Jerusalem, tangannya dapat diselamatkan oleh orang beriman, dibawa lari ke Mesir, lama di Mesir, berada dalam simpanan orang Goptik di Mesir, sampai kepada Khalifah Utsmaniyah. Orang Goptik jumpa Khalifah Utsmaniyah, kata, wahai Khalifah, kami ada satu rahsia besar ni. Apa dia? Sebenarnya kami menyimpan tangan Nabi Yahya AS.
Dulu waktu Nabi Yahya kena cincang ni, kami sempat selamatkan. Sampailah tombang khalifah pada tahun 1924, maka tangan itu disimpan. Sekarang ni tangan itu berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Jadi balik pada zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa AS maknanya ada 3 orang Nabi juga tiga-tiga nak dibunuh. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa AS nak dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Mengikut sebahagian ahli rawi ahli sirah, ahli sejarah Islam, ahli rawi riwayat ataupun ahli sirah, Nabi Isa AS diangkat daripada Jabal Zaitun, Mount of Olive, dekat Baitul Maqdis. Ada satu bukit sebelah Baitul Maqdis dipanggil Jabal Zaitun. Dekat situ ada bekas tapak kaki Nabi Isa, tapi tapak kaki di sebelah aja. Sebab kalau bayangkan dia dah kena angkat dengan para malaikat, sebelah je, macam menjinjit macam tu. Dekat Mount of Olive ada tapak Nabi Isa. Kan? Wallahu alam tapi ahli sirah, ahli rawi menyatakan di situ. Diangkat ke langit. Maka ketika diangkat ke langit, orang Yahudi ni, tak lama lagi kita dapatlah Nabi baru. Kan? Sebab biasa dia bunuh Nabi, dapat Nabi baru. Tapi tunggu, tak ada Nabi dah. Tak ada Nabi dah. Maka mereka kata, biasanya kita bunuh Nabi minggu depan ke, bulan baru ke, nanti dapat Nabi baru. Sekarang tak ada Nabi pula. Alamak, macam mana ni? Mereka pun buka ajaran-ajaran Nabi Isa AS. Antaranya Allah Subhanahu wa taala pun sebut bahawa Nabi Isa AS memberitahu kepada umat dia, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ni hanya membawa berita gembira yang datang nanti satu orang Nabi namanya Ahmad. Daripada Ahmad ke Muhammad ke, tapi Ahmad tu maksudnya namanya terpuji. Akan datang nanti Nabi itu. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri Nabi ni yang special ni, yang datang ni ciri-cirinya 4. Ciri-cirinya 4. Yub'atsu min Tihamah. Dia akan dilahirkan di satu tempat bernama Tihamah. Baina yadaihil qiyamah, dekat dengan hari kiamat. Fi dhahrihil alamah, di belakangnya ada tanda alamat kenabian. Tudhilluhul ghamamah, dia ni akan dilindungi awan ke mana dia pergi. Ini 4 ciri-ciri dia. Jadi barang pertama sekali yang Bani Israel cari, mana Tihamah ni. Tihamah ni, bibo kakak tuan-tuan sekalian, Tihamah ni tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar, kan? Maknanya maksud Tihamah tu mereka cari. Tihamah ni tak ada nama tempat nama Tihamah ni, mereka cari. Di Jerusalem bukan Tihamah. Jerusalem ni Subuh, tuan-tuan sekalian ibu ayah, Jerusalem Subuh. Jadi Jerusalem bukan Tihamah. Jerusalem bukan Tihamah. Sebab dia adalah tanah yang Subuh. Subuh sana. Kan? Tengok Mesir dengan wujudnya sungai Nil, Mesir bukan Tihamah. Sebab Mesir Subuh, walaupun ada padang pasir di sana, tapi yang dikatakan Misra adalah di sekitar sungai Nil. Kan? Syria Subuh. Walaupun ada padang pasir, tapi Syria tu Subuh tempat dia. Macam tu juga Iraq Subuh. Walaupun ada padang pasir, tapi yang dikatakan Iraq ataupun Baghdad Subuh. Wujudnya sungai Dajlah, sungai Furat. Mereka tengok, akhirnya mereka yakin sangat. Mereka berijtihad, ahli kitab yakin sangat. Tihamah adalah Madinah. Dulu nama Madinah ni adalah Yathrib. Tihamah itu adalah Yathrib. Kan? Maka orang-orang Yahudi ni apa dia buat? Dia beramai-ramai pindah pergi ke Madinah sana tu. Pindah ke Madinah sana tu. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman ni lahir daripada Bani Israel juga. Itu tujuan dia. Dia pindah ramai-ramai. Satu wujudnya orang Yahudi dekat Madinah sana, dekat Yathrib. Maka mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Setiap bayi yang dilahirkan mereka periksa ada tak tanda-tanda kenabian. Selama dekat 600 tahun mereka menunggu. 600 tahun setiap bayi dilahirkan tu mereka periksa. Rupa-rupanya kehendak Allah Subhanahu wa taala Nabi akhir zaman lahir daripada bangsa Arab, kan? Dan Tihamah itu adalah
dekat Mekah rupa-rupanya. Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar, rupanya kat Mekah rupa-rupanya. Sebab itu ketika Nabi SAW lahir, kita tengok kan, Nabi anak yatim piatu, duduk dengan datuk 6 tahun pula meninggal, duduk dengan pakciknya, syaqiquhu Abu Talib, kan, adik-beradik adik-beradik ayahnya Abdullah, nama Abu Talib, maka dijaganya. Umur 12 tahun, Abu Talib bawa Nabi SAW pergi berdagang, ajar ilmu bisnes, ajar ilmu perniagaan. Sebab orang Arab ni ada suku-suku dia, ada bangsa dia, ada kabilah-kabilah dia. Di antara kabilah yang paling mahir berniaga adalah kabilah Quraisy. Allah sebut dalam Quran benda ni. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, dia akan pergi berdagang pada musim sejuk ke Yaman, pada musim panas ke Syam, ke Syria sana tu. Kan? Jadi maknanya Abu Talib ajar ilmu bisnes. Kan? Bisnes pada Nabi SAW. Satu ketika dibawa pergi ke Busra. Busra ni dekat Syam, dekat Syria sana. Di Busra sana. Orang Arab ni dulu nak senang faham. Dia ada pesta tau, ada pesta pasar. Tapi lebih teruk lagi, kat pasar tu ada pelacuran, ada apa semua. Kan Nabi sebut, aku tak suka pergi pasar. Bukan merujuk pasar ikan kita kan? Bukan merujuk pasar ikan kita. Pasar macam pesta tu. Kan? Dia ada di Syria, ada di Yaman, ada di Mekah. Mekah pun ada. Sebulan, mungkin kurang sebulan, mungkin lebih sebulan, ada pesta dia. So pedagang-pedagang ni akan pergilah. Oh, ada kat Busra, pergi sebulan sana ke beberapa ketika sana. Mekah, kemudian ada dekat belah-belah Yasrib, belah-belah Yaman pula. Dia ada pasar macam tu. Nabi katakan, aku tak suka pergi pasar. Ada doa kan nak masuk pasar tu. Dia bukan merujuk pasar ikan gitu tu. Tu. So jadi satu ketika Nabi SAW dibawa oleh Abu Talib, pakciknya, pergi ke Busra sana. Habis pesta, ada satu orang ahli kitab jumpa Abu Talib. Dia kata, boleh tak aku nak jemput kau makan kat rumah? Boleh tak? Dia kata, oh boleh. Jadi sebagai tetamu kan. So jadi dia pun datang kan. Sampai rumah dia kata, Muhammad, boleh tak kau tunggu dekat luar, jaga barang dagangan. Pakcik nak makan ni, ada jemputan untuk rombongan kita ni. Nabi ketika tu seumur 12 tahun. Dan Nabi SAW duduk di atas unta tu berbekas tu tapak tu sampai sekarang ada bekas dia, dipanggil Mabrukun Naqah, dekat Syria sana tu. Unta tu berteleku macam tu, berbekas. Maka tengah makan kan, ahli kitab ni tanya kepada Abu Talib, tu luar tu siapa tu? Abu Talib kata, itu anak saya tu. Okey. Jom sila makan. Makan. Ditanya lagi, dekat luar siapa tu? Itu anak saya tuan. Oh ya, sila makan. Kan? Tanya kali ketiga, di luar siapa tu? Itu anak saya tuan. Kenapa tuan tanya macam ni? Dia kata, tak, aku tengok budak ni ada tanda kenabian. Sebab daripada awal kau datang, awan melindungi rombongan kau. Sampailah Nabi SAW boleh menjaga diri dia, baru dah delete perniagaan ini. Dan ketika umur Nabi SAW 40 tahun, Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 40 tahun dilantik menjadi Nabi. Nabi dulu dilantik menjadi Nabi, maknanya dapat wahyu, tak wajib sampaikan. Sampai umur Nabi 43 tahun baru Nabi dilantik menjadi Rasul. Rasul maknanya dapat wahyu, wajib sampaikan. Maka ketika Nabi mendapat wahyu, ahli kitab tak percaya. Sebahagian ahli kitab beriman, sebahagian kata, takkan mana boleh bangsa Arab jadi Nabi pula. Dia tak terima. Allah sebut dalam Quran, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan datang Nabi membawa bukti kenabian. Sebahagiannya tak terima. 600 tahun, hampir 600 tahun mereka tunggu, diharapkan daripada Bani Israel, tiba-tiba daripada bangsa Arab. Sebahagian tak terima, tapi sebahagian beriman. Sebab sebahagian itu ikhlas, memang ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. So jadi Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada umur 43 tahun, dan ketika itulah maka Nabi SAW berdakwah
Jadi nama Nabi yang pertama Muhammad, yang bermaksud yang terpuji, disebut 4 kali dalam Al-Quran, disebut beberapa kali dalam Al-Quran, kan? Antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertamanya adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Penutup para nabi. Nabi ini penyudah, penutup para nabi. Dan dalam hadis Nabi ada menyatakan, Nabi berpesan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti selepas aku, kata Nabi, akan ada orang yang mengaku Nabi nanti. Akan ada orang mengaku Nabi, sedangkan aku, kata Nabi SAW, adalah penutup para Nabi-Nabi. Dan memang betul selepas Nabi SAW wafat saja, terus ada satu orang mengaku Nabi. Namanya Musailamatul Kadzab, kan? Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku jadi Nabi. Dan banyaklah kemudian kita tengok banyak orang mengaku Nabi dan juga Rasul. Yang terakhir di kalangan orang Melayu ni pun ada, kan? Aku Nabi. Kan? Jadi orang desak-desak dia, akhirnya dia kata, dah tak percaya sudahlah, aku letak jawatan dah. Nabi letak jawatan, okay? Dan Nabi dah pesan benda ni. Pertama, Nabi itu adalah penutup Nabi dan juga penutup Nabi dan penutup Rasul. Tak adalah Nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Diutus rahmat bagi sekalian alam. Sebab itu para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya adalah untuk seluruh manusia, seluruh dunia, daripada timur dan juga barat. Seluruh manusia, seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Kan? Dan kemudiannya, kan, yang ketiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pembuka kepada pintu-pintu kebaikan. So jadi yang ketiganya buka pintu-pintu kebaikan yang ditutup oleh syaitan. Dulu daripada zaman Nabi Isa AS sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, sebab tak ada Nabi, syaitan telah menutup pintu-pintu kebaikan. Sampaikan orang tak tahu yang baik dan yang buruk. Mereka rasa berperang tu bagus, mereka berperang. Mereka rasa berzina tu bagus, mereka berzina. Mereka rasa minum arak tu bagus, mereka minum arak. Mereka membunuh anak-anak kecil, mereka rasa bagus. Tapi Nabi SAW datang, buka balik pintu-pintu kebaikan ini. Ini kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berbeza dengan Nabi-Nabi terdahulu. Setelah kita tahu benda ini, sebab itulah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, yang ciri-cirinya penutup para Nabi dan juga Rasul. Yang keduanya sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan yang ketiganya adalah membuka semua pintu-pintu kebaikan. Dan kalau kita tahu berdemikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kan? Allah suruh kita sembahyang, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita berbuat amal kebajikan. Tapi ada satu amalan Allah suruh kita buat, Allah juga menyertai amalan perbuatan itu. Apa dia? Berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah keselamatan. Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama pengajian nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.